السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga muslimat yang hadir pada malam ini, yang mana kita telah selesai mengerjakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu solat waktu yang 5 ke atas kita, dan kita telah selesai solat waktu maghrib. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sampai ke surau, tak kira lah nama surau ataupun masjid, kita dapat sampai dan sekaligus kita dapat memanfaatkan akan suruhan Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua melakukan solat secara berjemaah, iaitulah pada kaum muslimin saja, muslimat hanya sunat saja, tidak diwajibkan datang berjemaah. Kalau dia nak datang pun boleh juga, tak ada halangan. Tetapi muslimah ni di zaman Rasulullah dulu dilarang kerana dia mengekat pada pilihan, macam nak goda orang lelaki dia. Lalu Nabi suruh dia balik. Jadi bukan suruh balik itu bukan kerana dia nak pergi solat, kerana dia melawan. Bukan main dengan Aisyah itu dia boleh. Yang Nabi kata balik sebagai rumah lah. Nak datang boleh. Orang perempuan dia tak boleh berhias berlebihan, kerana berhias berlebihan ni adalah zaman jahiliah dulu. Dia boleh berhias hanya untuk suami dia, lain daripada suami tak boleh berhias. Kerana orang perempuan pemilik mutlak dia adalah suami dia. Kita orang lelaki ni, orang perempuan boleh milik kita selama 4 orang, lebih pada kita boleh lah. Siapa yang berani lah. Saya tak berani, cukup dengan seorang. Muslimin yang dirahmati, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan nak galakkan tuan-tuan semua cari 4 orang. Kalau tak mampu seorang sajalah. Jangan duduk berani sangat. Kan balik tak ada nasi kita. Tak ada masak nasi, nanya kita. Jadi tadi saya baca 2 ayat daripada surah Yunus, iaitu ayat yang ke-26 dan 27. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang mana kita jangan leka sangat hidup di atas bumi Allah ini dengan mencari dunia ini semata-mata, sehinggalah, dan saya pun telah beritahu 2 minggu yang lepas tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita. Cuba kita perhati pada hari ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimah tak pergi ke Kelantan, tak pergi ke Kuala Terengganu, jangan nak pergi Terengganu, tak pergi ke Negeri Bahar, tak pergi ke Perak, tuan-tuan cukup tengok dalam gambar melalui televisyen ataupun surat-surat khabar, cukup mengerikan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kuasanya dia mengadakan apa sahaja.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sebegitu bukan kerana Allah marah kat kita. Sebenarnya tak marah lagi, tak ada marah, dia tak marah. Cuma dia nak bagi peringatan, lain kali jangan duk lawan kuasa aku. Itu kuasa Allah. Tinggal rumah cantik-cantik, menyangkakan tak jadi macam tu. Setelah selesai surutnya air, maka penempatan manjir pun nak balik rumah. Alangkah malam balik-balik. Ada yang 3 tapak, ada yang tangga batu 3 tangga, rumah dihanyut. Menung 1000 masalah dalam fikiran. Kalau mengikut baik pendapat saya lah, ini bukan pendapat apa lagi. Kalau saya tengok dalam gambar, saya tak balik lagi. Nak balik tuan, saya buat lagi, balik tengok keadaan. Tapi bernasib baik lagi keluarga saya semua, termasuk ibu saya di kampung, 8 adik-adik saya berada di Negeri Kelantan, seorang tak kena banjir. Alhamdulillah, kerana tempat itu tinggi sikit daripada yang Tegelan. Yang Tegelan tu lebih rendah lah. Kalau nak selesai pun dalam masa 2 tahun, baru masalah tu mungkin boleh pulih sikit lah. Dalam tahun 2015 ni tak mungkin. Nak selesai seluk saja pun berbulan-bulan tunggu. Tak tahulah, sehari dua lagi Allah bagi hujan, dia turun, dia bersihkan. Kalau bersih lumpur lah, rumah dah bersih dah. Bersih lumpur lah. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita duduk berani-berani sangat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani sama kita tak apa, tinggi-tinggi dia buat parangnya. Kalau kita boleh lari, kita lari. Kalau kita tak boleh lari, kita cari kayu juga lah, lawan juga. Tapi dengan Allah dia tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak lawan apa. Tunggu sajalah. Tunggu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu, ingat kita lagi, untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amal baik, dikurniakan segala kebaikan, iaitulah balasan syurga, serta satu tambahan yang mulia, iaitu mendapat menatap wajah Allah. Hal ini diriwayatkan di dalam hadis sahih oleh Imam Muslim. Dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak ditutupi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Iaitulah tidak sama dengan air muka para penghuni neraka yang penuh dengan kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Di dalam kita buat buruk, Allah cerita lagi benda yang baik kepada kita. Baik ini kita mendapatkannya ganjaran surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mendapatkan ganjaran surga, kenalah berusaha menjadikan amal baik. Kena beramal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan melakukan amalan soleh, itulah amalan baik. Baik ini Allah suruh lah, tinggal Allah dalam baiklah. Barulah lahum jannatun, bagi mereka itu surga. Bukan senang nak dapat surga ni, bukan duduk saja sadar berdinding, tak apalah, sekiranya Allah dah tetapkan aku ahli surga, maka aku ahli surga, tak payah semaya lah. Itu bukan orang Islam tu. Itu mencari bala Allah. Bukanlah qada qadar Allah menetapkan kita suruh duduk saja, tak, supaya tidak berusaha. Sekiranya aku seorang yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi kaya, tak payah berusaha, kena usaha. Tak ada jutawan di atas muka bumi Allah ni, duduk saja je, datang duit gedung-gedung turun atas bumbu, tak ada. Begitu jugalah seseorang itu sekiranya telah ditetapkan oleh Allah surga sekalipun, maka hendak berusaha pada beramal soleh. Dia tak boleh berharap, sebab kita pun tak tahu apa yang Allah tetapkan atas kita, sama ada baik ataupun buruk. Sebab kita tidak tahu apa ditulis
oleh Allah ke atas diri kita, dia duk mahfuz sama ada kita ni ahli neraka atau ahli surga. Kalau tulis sekalipun, kalau kita tidak beramal dengan ahli surga, maka dia dapat sebaliknya. Begitulah orang yang jahat, tidak akan sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengqadar dia masuk surga. Kerana dia dah tulis ahli surga. Tak mungkin begitu. Allah akan buat mengikut apa yang dia lakukan. Walaupun qada dan qadar, kita kena percaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang ke-27, Allah beritahu wallazina kasabu sayyi'at, dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zillah, balasan setiap satu kejahatan itu ialah dia sebanding dengannya serta akan ditimpa kehinaan. Ini menyatakan bahawa balasan perbuatan jahat itu adalah sama dengan yang dilakukan, tiada gandaan, dan tidak seperti amalan kebaikan yang diberi ganjaran 10 kali ganda. Jahat Allah bagi satu kali buat maksiat. Contoh, kalau sekiranya kita pergi berzina, maka Allah bagi, ni contoh ni, nanti bagi tahu pula pamak kata macam-macam. Contoh, Allah kata zina ni dapat 10 kilo dosa, maka 10 kilo tak ada diganda dengan 10 kali ganda jahat. Kalau kita buat jahat, buat sekali, maka di akhirat besok Allah balas sekali. Tapi berlainan dengan yang baik. Yang baik Allah bagi 10 kali ganda. Dan pada siapa-siapa yang Allah kehendaki, boleh Allah gandakan menjadi 700 kali ganda, ataupun lebih lagi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi tahu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kebaikan Allah ganda, tentang kejahatan mana-mana ayat pun Allah tak ganda, sebanding saja. Wallazina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zillah. Allah tak akan tambah. Ma lahum minallahi min 'asim. Tidak seperti amalan, tidaklah bagi mereka pelindung daripada seksa. Tidak ada perlindungan daripada mereka. Tak siapa pun dapat tolong sekiranya kita melakukan kejahatan. Ka'annama usiyat wujuhuhum qit'am minal laili muslima. Muka mereka hitam legam seolah-olah ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita daripada malam yang gelap gelita. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini kekal di sini sekiranya kita orang Islam yang ada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal selama mana kita melakukan maksiat. Kalau kita kena neraka 10 tahun, contoh ni 10 tahun, habis 10 tahun tu keluar, kekal selama 10 tahun. Kamu dihukum neraka 3 hari. Contoh 3 hari. 3 hari pun main-main kan. Muslimin muslimat 3 hari di akhirat ni. Sebab apa? Sehari bersamaan dengan 1000 tahun. Kalau kena 3 hari, 3000 dah. Kalau kena 10 tahun, na'udzubillah, tak kira lah 1000. Kena 10 tahun lah, 10 tahun kali 1000. Kali 1000 lah. Hari dah kita kira lagi tu 10 tahun. Berbahagi, bagi tak tahu berapa juta di dunia ni. Beratus-ratus juta tahun. Sebab dah sehari 1000. Bayangkan kalau kena 10 hari pun jenuh dah. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan marilah sama-sama kita bermuhasabah diri. Janganlah berlaku lagi, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala jangan memberi ujian lagi kepada kita. Walaupun kita tak benar, orang di sini tak benar lah. Kita tengok yang paling dahsyat di Negeri Kelantan, second dia tu Terengganu dan Pahang dan juga Perak. Ini daerah-daerah yang tak besar sangat lah. Kelantan ni daerah buang besar, Kuala Kerai, termasuklah mana orang di dalam jajahan Kuala Kerai, Geli, Tanah Merah, Pasir Mas, kawasan Tupat, Kota Baru. Yang terkena jajahan Pasir Putih dan juga jajahan Pacok. Dua jajahan itu terkena. Orang lain habis bayar kan. Nak memulihkan amat dahsyat. Dan saya ingin berkongsi dengan tuan dan puan juga bantuan yang saya minta ataupun mohon pada hari Jumaat yang lalu. Kita dapat 2,200 duit tunai. Lepas tu kita beli bawang dan juga, bukan semualah, bawang dan juga ubi ketam. Misi pengantaran dibuat oleh Surah Al-Munawwarah. Kita tuju kepada Gua Musa dan juga di Makassar. Dua tempat. Di Makassar ini, di situ tersekat sebuah kereta api. Kereta api yang penumpangnya tak ramai, 10 buah bas dan angkat. Kereta api itu pun tenggelam dengan kepala dia, ekor dia, apa pun tenggelam habis. Duduk dekat stesen di Makassar. Senandung wow, ekspres senandung wow tersekat. Nak patah balik ke Tupak tak boleh, nak datang ke Gua Musa tak boleh, dipindah ke penumpang-penumpang dia dengan 10 buah bas. Saya pun mengikut berita yang dibawa oleh kawan saya yang pergi ke sana. Semua perhiasan di dalam kereta api itu habis, luntur habis. Dia tak jadi kereta api, jadi kebayang. Kepala saja dan semua keseluruhan kereta api itu di antara 10 juta. Panjang mana orang ada 10 buah bas pindahkan, tersekat ke situ. Stesen mana urai, tinggal signboard mana urai, malah bawa-bawa ada. Di bawah dia harus deras. Masya Allah. Di situlah kalau dulu-dulunya banjir di stesen kereta api mana urai, itulah penempatan orang pindah. Masalahnya tahun ini tak boleh nak pindah ke situ, kena cari lebih tinggi lagi kerana stesen kereta api habis. Bukan setakat landasan dia letak bukan, stesen itu habis. Dan nak melakukan kerja-kerja pembaik boleh landasan kereta api daripada Gua Musa, dia kena letak buka sampai ke Tupak. Tak tahulah berapa lama akan dapat dipulihkan oleh pihak KTMB. KTMB, kereta api Malaysia Barat. Jadi itulah sebuah sedikit perkongsian. Mungkin tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan dah tengok televisi, mungkin ada di sini yang dah pergi ke mana-mana kawasan-kawasan di Kena Mani, tak kira lah. Walaupun tidak pergi Negeri Kelantan, mungkin dia pergi Temeluk pun stadium Temeluk tu tenggelam. Orang kata baru dah terkira lah. Macam kalau renang dalam stadium, boleh kepala habis pemain bola kena rehat dulu, boleh setengah tahun. Letak bola dia terhadap surat khabar dia dulu. Sebab stadium Sultan Muhammad tempat tu macam kalau renang, macam kalau pancing, boleh buat mancing kat situ. Macam tu. Banyaklah.
harta benda yang habis dan nak dibaik oleh pun juga menggunakan harta benda lain. Muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua ayat yang saya baca tadi adalah daripada ayat 26 dan juga 27 daripada surah Yunus. Jadi tuan-tuan boleh cek balik supaya kita dapat mengetahui lebih lagi apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah melakukan segala-galanya bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh dan setia kepada arahan dan juga suruhan Allah Subhanahu wa taala. Segera kita mengerjakan suruhan dan kita meninggalkan segala larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sambung daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menderakainya sebelum dan sesudah melakukannya. Sekiranya kamu mentaati Allah, maka bersyukurlah kerana hidayahnya kepada kamu. Sekiranya kita melakukan ataupun mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayahnya, jadi hidayah Allah kepada kita semua. Sebaliknya, jika kamu menderakainya, maka kamu dituntut supaya bertaubat. Tak ada lain, kita menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut supaya kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kita semua kepadanya. Setelah kita melakukan, kita sadar bahawa kita telah menderakai Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera bertaubat, serah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Yakin kepada keadilannya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, maka kita serah pada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada maksiat sebelum melakukannya. Sebelum melakukan maksiat, maka hendak kita benci kepada maksiat itu, supaya ia menyekatkan kita, dan setelah melakukannya supaya mendorongkan kamu bertaubat. Setelah kita melakukan, tak boleh tahan juga, kerana nafsu kita ni maklum sajalah, benci punya benci terjebak juga. Maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Allah beritahu, sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang membersihkan diri daripada dosa dia. Kerana kita semua dituntut supaya membenci perbuatan yang Allah benci. Kerana kejahatan Allah benci, maka kita kena turut benci. Kejahatan memang Allah benci, dan mengasihi perbuatan yang Allah kasih. Allah kasih perbuatan yang baik, maka kita suka, kita kena kasih kepada benda-benda baik. Benda-benda yang Allah suruh, itu Allah kasih. Allah suruh sembahyang, Allah sayang kepada sembahyang itu, maka kita kena sayang, kita kena kasih kepada solat itu. Allah suruh kita puasa di bulan Ramadan. Kalau kita tak mampu di lain-lain pun, kita sempurnakan sebulan Ramadan dengan mengharapkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasihkan kita. Kenapa? Puasa itu datang daripada Allah, suruhan Allah. Maka tiap-tiap suruhan Allah, Allah kasih kepada benda itu. Maka kita buat apa yang Allah kasih, maka Allah akan mengasihi kita. Dan hendaklah kita menyetujui dengan kerajaan dan kemurkaan Allah. Kena kita setuju dengan kerajaan dan juga kemurkaan Allah. Kerana kerajaan Allah, kita buat benda yang Allah reda. Kemurkaan Allah, kita buat pada yang Allah larang. Kita kena reda lah. Kalau dia marahkan kita, maka bukan salah Allah, sebab salah kita. Kita dia pergi buat
benda-benda yang Allah marah, maka kemarahan Allah kepada kita. Hendaklah kita menjunjui keredaan dan kemurkaan Allah. Dalam arti kata, kita berpuas hati dengan apa yang Allah meredai dan marah apa yang Allah murkai. Allah marah kepada apa yang Allah murka. Allah marah ke kita, maka Allah murka kita sebab kita melakukan benda-benda yang Allah larang, maka Allah marah kita. Dia kena berpuas hati dengan apa yang Allah redha. Kita kena redha. Jangan kita buat. Kerana benda-benda Allah redha ni kita buat dengan kerana Allah. Kita solat tadi. Kita di dalam lafaz niatnya kita lillahi ta'ala. La usalli sengaja aku solat fardhu maghrib, solat fardhu maghrib. Salat rakaat dengan 3 rakaat. Makmuman mengikut imam lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala, tunai kerana Allah ta'ala. Hendaklah kita ketahui bahawa Allah tidak menyukai kekufuran dan maksiat, serta tidak suka berlakunya pada hamba-Nya. Allah tidak suka kekufuran dan maksiat, serta tidak suka berlakunya maksiat itu pada hamba-Nya. Allah tak suka kekufuran dan maksiat, dan Allah juga tidak suka berlakunya pada hamba. Berlakunya pada kita Allah tak suka. Sama ada berlaku dengan sengaja ataupun tidak disengajai, Allah tak suka. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Surah Az-Zumar ayat 7. Yang bermaksud, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Sekiranya kita ingkar niat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak memerlukan iman kita. Kalau kita tak beriman dengan Allah tak ada apa-apa. Allah tak Allah, tak bertukar jadi benda lain. Dan Dia tidak meredai kekafiran bagi hamba-Nya. Dan jika kamu bersyukur, nescaya Dia meredai bagi kamu kesyukuranmu itu. Di atas kesyukuran kita ni, Allah Subhanahu wa ta'ala syukur kepada kita atau redha kepada kita. Membahas masalah qada dan qadar. Di dalam masalah qada dan qadar dikandaki daripada mukmin bahawa ia berpegang pada dasar qadar Allah adalah tersembunyi dan membahasnya tidak disukai, kerana cukuplah baginya bahawa ia mengetahui maknanya dan darjahnya. Qada dan qadar ni kita tak tahu makna pun tak apa dah. Terus ada bahas. Takut bahas punya bahas. Jadi macam tadi lah. Siapa saya sana ni zuhur ni. Ada tak apalah. Aku dah Allah tetap. Kalau Allah tetap surga lah. Dia macam tu lah. Kalau dia bahas banyak-banyak. Syekh, pasal apa tak solat ni? Tak apalah. Kalau solat pun, kalau aku tetap dengan aku lah. Ulah. Jangan tu bahas banyak-banyak. Tahu qada dan qadar adalah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendak buat ya. Buat benda yang Allah suruh buat. Tinggal apa yang Allah larang. Lepas tu, benda tu jangan bahas banyak-banyak. Tahu. Beriman dengan qadar Allah. Beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu. Kita kena beriman. Beriman bahawa Allah mencipta segala sesuatu. Allah semua buat. Tunjuklah tak apa pun. Surah ni Allah buat. Sebab apa? Allah bagi akal fikiran kat kita.
Macam mana nak buat tiang, macam mana nak buat dinding, macam mana nak buat pintu, macam mana. Kalau Allah tak bagi fikiran kita, tak jadi kita nak buat. Nak buat kotak tiang tu pun tak jadi. Luar macam mana ni? Padahal tu kena bosi lah apa. Itu pandai kalau Allah Subhanahu Wa Taala. So, pada dah hakikatnya memang begitu. Memang Nabi pada akhirnya kita tengok kita yang buat, kita yang tahu sini, kita yang kat mesti, kita yang buat kotak, kita tuang sini, kita pasal bubuk, kita pasal lantai, kita pasal apa. Tapi sebenarnya tercetusnya idea ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki, ia tidak akan berlaku. Bila Allah tidak menghendaki sesuatu, maka tidak akan berlaku. Kalau Allah kata tahun ni tak banjir, hujan dekat mana pun dia turun sekejap. Kalau Allah kata banjir yang ini besar tahun ni, maka Allah kata, hei bumi jangan telan air. Hujan sikit aja, tengok-tengok bumi, air ni belik pula. Itu Allah kata. Jangan lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lawan pun, kadang-kadang Allah tangguh dulu, tak bagi dulu. Tahun ni tak bagi, tahun depan lawan lagi, tak bagi lagi. Cukup 20 tahun katakan hidup lagi dia ni air. Hidup lagi ni, kena bagi sekali. Begitulah yang berlaku. Bukan selalu. Macam di Kelantan pun tak selalu. Saya ingat tahun 67 banjir paling besar masa tu saya dah pandang benar. Tahun 67 sampai tahun 2013 terjadi bulan tu tahun 2014. Terkejut saya juga. Tetapi di kampung saya tak kena. Tapi merintah juga setakat peti. Lepas tu besok hari itu selesai. Dia pergi ke tempat yang lebih rendah. Kerana kampung saya tu adalah tempat yang tinggi sikit lah daripada tempat-tempat lain. Tapi dia kejut juga. Melempuh air tali air. Kerana di hujung sana sungai mereka. Dia deras pun tali air, dia redap kat rumah saya tu. Deras air sekaki lah. Jadi di kampung saya tu semua tak kenal lah. Alhamdulillah. Itu semua Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beriman bahawa Allah Maha Adil, tidak menzalimi seseorang pun. Kita tahu Allah Maha Adil. Tidak ada kamu kezaliman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Cuma kita hari ini duduk menzalimi diri kita sendiri. Dan juga kita merugikan diri kita sendiri. Dan beriman bahawa Allah bersih daripada sifat sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat apa pun dia tak menjadi sia-sia. Kita kata, berat dah tahun ni kena macam ni. Bagi Allah tidak sia-sia. Ada benda ataupun mesej di sebalik banjir besar pada tahun akhir 2014. Dan hari ini setelah 4 hari kita berada pada tahun 2015 yang orang bekerja di sektor kerajaan baru sehari bekerja. 2 hari bulan, 1 hari bulan cuti, 2 hari bulan kerja, 3 hari bulan cuti hujung minggu berserta dengan Maulidul Rasul. Pada hari ni hari Minggu pula, hari Ahad. Jadi besok kau nak kerja 4 hari ni 3 hari je cuti. Dah. Kalau sebulan 30 hari tu ada 3 dah 27. Tu tak tahu tak lagi 3 hari Ahad tu. 1 Ahad dan 6 hari lagi. Banyak cuti. Dalam masalah qadar ini tidak perlu lebih daripada perbahasan tersebut. Perbahasan mana? Jangan lari daripada beriman dengan qadar Allah, beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu, beriman bahawa Allah mencipta segala sesuatu, beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki ia tidak akan berlaku, beriman bahawa Allah Maha Adil, tidak menzalimi seseorang pun, dan beriman bahawa Allah bersih daripada sifat sia-sia. Itu ya kita ingat. Jangan bahas jauh, jangan buat masalah besar.
Kerana Allah mengetahui sekiranya kita berhujung pada perbahasan itu, ia tidak akan menerangkan kepada kita. Tak boleh. Kadang-kadang makin serabut lagi, makin berbelit lagi. Mengapa Allah buat begini? Allah tak tahu kita di dalam kepayahan. Apa saya kata tadi, Allah nak mengajar kita. Beri itu bukan saja-saja habis kata mati dah bukan. Mati itu tetaplah mati. Sebab Allah dah bagi tahu dah mati tak boleh nak boleh buat apa dah. 2 hari hidup atas dunia ni pun mati. 2 bulan hidup pun mati. 2 tahun hidup pun mati. 20 tahun hidup pun mati. Dekat 90 hidup tak mati-mati pun lagi dia nyanyi merata pun ada. Mereka sana, mereka sini. Duk gila lagi kuasa pun ada. Bagi lah kalau dah pengkir tu pengkir dah tak salah itulah. Itu. Apa yang Allah tidak menerangkan, maka kita harus kita memberatkannya untuk mengetahuinya. Allah tak terang, Allah tak bagi tahu kita. Kamu ni mati dalam keadaan iman. Allah tak bagi tahu. Allah bila beranduk, Allah tak cok pada ayah anak kita atau cucu kita atau bujiji kita. Cok di dahi sekejap lah. Wah, tarik mati sekira-kira. Batu kayu. Hilanglah benda tu. Allah tak bagi tahu. Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Quran itu. Tiap-tiap yang bernyawa ni mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair, aku uji kamu bisyarri dengan kejahatan, wal khair dan kebaikan. Ada semua. Kalau nak baik pun ada, kalau nak jadi jahat pun ada. Aku uji semua. Kamu nak jadi baik, kalau aku uji nak jadi jahat pun ada. Fitnatan akan satu ujian. Wa ilaina turja'un. Allah kata kamu semua kepada aku akan dikembalikan. Tidak. Kena ingat. Dalam ayat-ayat yang lain banyak lagi Allah menerangkan kematian. Allah bagi tahu minha khalaqnakum. Kamu daripada tanah aku jadikan kamu. Wa fiha nu'idukum. Dan ke dalam tanah aku kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah juga kamu akan dihidupkan kembali di akhir nanti. Di akhirat nanti kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada dalam tanah juga. Orang kata macam mana ni? Pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah macam mana ni? Boleh tak Allah hidup? Allah kata sebagaimana kamu jadi dulu, begitulah setelah kamu mati, aku buat balik kamu macam mana kamu diproses oleh Allah di dalam rahim ibu, macam itulah. Tak payah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mati ni berapa bilion dah? Tidak tinggal seorang pun. Akan hidup balik kembali. Tak tertinggal. Bagi Allah mudah saja. Allah nak buang bumi ni seolah Allah. Kita ni macam lipat buku ni, kitab ni. Buku agama ni Allah lipat macam tu kan. Ni semua sekali ni. Bagi Allah, sebab Allah berkuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengikutnya waktu insya-Allah dah sampai dah, tapi kita lagi sikit lagi lah. Kerana baru tak sampai semuka lagi. Tidak bila nak habis kita ni. Dah sebulan 2 kali. Kadang-kadang saya pula uzur. Jadi kena lebih sikit. Oleh kerana akal kita terbatas, bukanlah tugasnya untuk mencari-cari perkara gaib, dia hanya Allah saja yang mengetahui. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menerima dan beriman dengan perkara-perkara gaib dan masalahnya. Yang Allah menjelaskan kepada kita di antara masalah itu ialah hubungan antara pencipta, ini Allah, akan
perbuatan manusia dengan iradah manusia, dan perbuatannya melakukan sesuatu perkara antara pencipta dengan Allah, hubungan antara pencipta. Ini Allah akan perbuat manusia dengan iradahnya, dia jadikan kita dengan kuasanya. Iradah manusia dan perbuatannya, dia melakukannya sesuatu perkara. Kuasa manusia pun boleh berbuat sesuatu mengikut kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Kita ni boleh buat apa? Boleh buat juga, tapi tak macam Allah kan? Tengok berlaku sesuatu sekali mata je. Kalau Allah nak lakukan, kita nak buat Allah tahun-tahun, nak sudah. Lada sekali gempa bumi sekejap je, ranak habis. Datang tsunami, gumpal. Dulunya kampung tu bukan main hebat dengan kandang pernakan-pernakannya, dengan pohon-pohon tanamannya, dengan kubu-kubu sayurnya, dengan rumah yang besarnya. Akhirnya Allah gumpal-gumpal di dalam air, Allah lupa habis selekot, tinggal sekelas. Seolah-olah kampung itu tak wujud sebelum tu. Kita tengok licin. Siapa salah? Ada kampung kau di sini dulu. Macam tu. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh mengatasi kuasa kita. Kita buat bukan main. Lepas tu hari ini setelah 10 tahun tsunami Aceh, barulah ada. Baru ni ada ditunjuk di dalam televisyen. Orang Aceh berterima kasih kepada penerima, termasuk orang Malaysia sendiri yang penerima, yang membantu. Dah bangun. Dia kata dalam masa 2 tahun, dalam 2 tahun tu hanya untuk nak buat tempat tu, tak selesai 2 tahun. Begitu juga lah yang berlaku di Malaysia pada hujung tahun 2014. Jadi kita nak bina bukan main. Datang seminggu je, orang pindah seminggu je, orang tak boleh makan, ada 2-3 hari, itu ada biasa. Balik-balik rumah tak ada. Maka itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang kita kata mengapa Allah mentakdirkan begini, tak boleh tanya lagi kan? Kerana mungkin keikaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak beringat ni, dulu hang kata begini, Allah akan aku bagi, tak sesuai dah, tak apa dah, ni bagi. Tapi tak bagi lah. Tahun 2015 ni mungkin Allah tak bagi dah. Mungkin, tapi kalau derhaka juga, rumah dah hancur, derhaka lagi, Allah bagi berat lagi. Allah boleh buat juga. Kita kena atur. Orang tak makan pagi, jangan nak marah orang bantuan tu, dimakikan tu apa. Dan nak pergi dengan buku tak boleh, nak pergi ke kapal terbang tak 4 hari. Nasib baik kalau tak boleh, orang tu tak mati. Ada pokok kelapa, pokok jadi bawah, membantu ke dia jatuh perlahan sikit. Tak ada apa-apa lah. Tapi cedera semua pagi-pagi. Orang nak hantar apa susah, marah polio. Tapi begitulah. Kita tak tahu lagi, kita tak pergi atau tak kena. Kalau kita kena, tak boleh pergi pada dia. Kita tahu, wallahu a'lam. Dua-dua kita bagi ingat sebelum terjadi pada diri kita sekiranya berlaku juga, maka kita banyak-banyak kena bersabar. Kita kembali balik. Kalau kita tengok orang Jepun ni tak ada agama kadang-kadang. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh tahu daripada saya ni nak gunakan telefon canggih, saya tak erti. Ni kepala tengok terkebir-kebir, lepas balik diri ni. Kalau boleh, orang boleh panggil, orang boleh panggil kita boleh panggil orang. Tu saya pakai yang tu lah. Mundur kat saya. Cuma saya tengok dalam televisyen, dalam apa, kita ambil tiba. Ada satu rancangan yang dibawa oleh TV Al-Hijrah satu masa dulu. Dia puji orang Arab buat filem, buat dalam komentar itu. Dia pergi ambil di negeri Jepun.
Lori sampah dia tak ajar lori sampah bersih. Setelah lori sampah habis sampah turun penghuni dekat rumah belakang tu, dia pun bersih tu sampah. Orang perempuan dia bersih tu sampah tu, bersih sampah semua. Jadi lori sampah ni tak macam lori sampah, orang tak kenal dia bersihnya. Dan dia bercanda di taman-taman ni bawa anjing. Dia bawa anjing, bawa plastik. Anjing lelok tu dia ambil. Oh, kita anak kita lelok, kita balik buat ke lain. Tak mahu kita boleh berhenti dia anjing. Jadi rencana tadi dibuat oleh Arab. Dia kata sekiranya berlaku di Arab sendiri, negara Islam macam ni alangkah baik. Tetapi di Arab tidak ada macam ni. Mengapa di Jepun boleh macam tu? Dia pun heran. Jadi perangai orang Islam dulu di Jepun, perangai orang Jepun tak ada kereta, tak tahu pergi ke mana. Hari ni kita masalah sampah, kita tak boleh dah. Kita dengan Singapura tak ada lawan dah. Tapi seorang Singapura mari sini, dia buat begitu. Dia tengok kita pula. Ini sebagai satu selingan lah, tuan-tuan jangan marah. Pak Mak ni mengajar orang lain, adik paksa-paksa. Nak tunjuknya, kita punya akhlak kita terus sangat rendah. Patutnya orang Islam akhlak yang paling kerana Nabi dibangkit untuk menyempurnakan akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nak memimpin ke kita semua ni, untuk nak memuliakan akhlak kita. Tapi kita tak ada akhlak hari ni. Kita bermula daripada rumah, tidak ada diajar kepada anak-anak kita akhlak yang betul. Sehingga dia pergi keluar, di luar juga tidak ada akhlak yang betul. Daripada rakyat bawahan sampai ke atasan, tidak ada akhlak yang betul. Macam mana kita nak jadi benda-benda yang baik berlaku di dalam masyarakat kita sebagai seorang Islam? Sedangkan Allah utus Nabi itu nak benakan akhlak kita, tapi tak jadi juga. Duduk perangai tak tentu apa juga. Jadi perangai sifat orang Islam telah beralih kepada negara Jepun. Jepun ni semua mentari, bukan semua Allah. Ada lah. Kalau nak cari masjid ni payah sangat, tak tahu pergilah dah. Saya rasa lah, saya pun tak pernah pergi ke Jepun. Cuma saya kenal tu, Honda tu dia buat di Jepun. Itu Kawasaki. Banyak lagi lah, Mitsubishi apa semua tu, Jepun semua tu. Jadi kita kenal Jepun ni bukan setakat berluar kereta, dia pun disiplin, dia bagus. Jadi kita kena ambil lah seperti mana Jepun. Jangan tu ambil agama Jepun, ambil kelakuan dia lakukan untuk kebaikan itu. Tak payah bawa plastik pun tak apalah, jumpa kayu buat dalam longkang pun mereka ada. Tapi tu sepak orang nidak, dalam longkang kita angkat buatan. Kata ni buat-buat, saya siapa di jalan tak nampak, lantai je lah, dia sepak kata kan, nak kena dia apa, kita kira macam tu. Padahal membuang halangan di tengah jalan tu adalah satu juzuk daripada iman kita yang paling lengkap sekali. Dan sabar itu adalah keimanan, setengah keimanan. As-sabru nisful iman. Sabar itu setengah iman. Iman yang paling tinggi sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu iman paling tinggi. Pertengahan dia sabar. Paling bawah sekali iman, jumpa rati kayu tengah jalan, ambil campur ke tepi. Jumpa paku tengah jalan, tepi, buang, supaya orang lain tak tersepak. Kita ada tepi jalan, kita kayu tengah jalan. Itu tak boleh. Bukan perangai orang Islam. Itu perangai yang bukan Islam dan yang tak apa-apa juga. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, maka Rasulullah SAW melarang daripada membahas
dan memperdalamkan perbahasan di dalam masalah qadar ini. Nabi kata tafakkuru fi khalqillah, berfikirlah pada kejadian Allah, wala tafakkuru fil khaliq. Jangan fikir kejadian Allah. Ni Allah jadi ni lagu mana, macam mana, pasal apa Allah ni? Awak-awak, akhir-akhir macam mana ni? Macam bahaya tu. Tak boleh, tak sampai akal kita. Dan Nabi pun bagi tahu sebab suruh fikir. Kejadian Allah ni mau fikirlah, kaji pokok ni macam mana. Ni pokok rambutan ni aku nak buat pokok lain, nak tambah lagu mana sebelum buah. Buah rambutan ni aku nak buat 3 color. Ada color hijau, masuk tu ada color hijau. Ada yang color biru, ada yang color merah, ada yang color putih nak buat. Makanya satu pokok nak buat 3 color buah. Hijau pun masuk, putih pun masuk, biru pun masuk, merah pun masuk. Lagu mana? Boleh kaji. Tapi kaji macam mana Allah macam ni, tak baik. Lelah kita lagi jadi bingung, tak tahu ke mana, tak dapat nak cari punca dia. Terbelit habis. Jadi Allah tak bagi, dan juga Nabi SAW melarang kita mengkaji zat Allah Subhanahu Wa Taala sedalam-dalamnya. Nak tahu juga, tak boleh. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW keluar pada satu hari, tiba-tiba manusia sedang berbincang mengenai masalah qada dan qadar. Maka wajah baginda kelihatan merah macam biji delima kerana kemarahan. Lalu baginda berkata kepada mereka, kenapa kamu membelagakan setengah ayat Al-Quran dengan setengah ayat lain-lain? Dengan sebab inilah orang-orang dahulu daripada kamu telah binasa. Nabi kata inilah umat-umat yang terdahulu daripada kamu lebih tentang qadar dan qadar Allah ni, seolah-olah membelagakan setengah ayat-ayat Al-Quran Al-Quran dengan setengah ayat-ayat yang lain. Tanda-tanda dalam Al-Quran kita tengok, kita fikir kita lain. Maka dengan sebab itu orang-orang dahulu daripada kamu telah binasa kerana membuatkan takwil sendiri. Maka orang-orang yang dulu telah binasa ataupun telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kaji banyak kaji tak percaya juga, kufur juga. Jadilah macam Bani Israel, Allah bagi rezeki pun tak syukur. Allah turun al-manna was-salwa, tak boleh juga. Lalu Nabi tak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, aku tidak akan percaya dengan kamu sekiranya kamu tidak mendatangkan Allah kepada aku. Lalu Allah suruh Jibril tempik dia. Jibril pergi surga, terkejut dengan Jibril itu, mati aja. Sehari semalam dia bagi mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi hidup balik. Engkau juga. Tapi Allah tak buat dah. Kita macam ni. Kita nak kalau mati, kamu tu pakai sudah dah. Tak ada dah Allah nak hidup balik, kena ingat balik. Allah kata, hei Bani Israel, kamu mati dulu, aku telah hidup. Kamu tak bersyukur ke? Kerana hidup ni sebenarnya satu nikmat. Dan mati tak nak buat apa dah. Dia tak akan hidup balik dah. Hidup dah di akhirat. Tak ada dah. Tak ada macam Bani Israel. Kerana Bani Israel ni Allah bagi spesial kat dia. Disuruh oleh Jibril, terkejut itu mati. Sehari semalam terkejut habis, Allah bagi hidup balik. Lawan bodoh. Jadi kita jangan jadi macam tu lah. Ada di dalam Al-Quran ayat 670 ayat daripada awal surah tu. Saya pun tak ingat bilangan. Dalam tu lah, dalam 670 ayat daripada awal Alif Lam Mim Zalikal Kitab tu, dalam 70-60 ayat jumpa tu al-manna was-salwa kulu min tayyibat. Tu baca tu. Buat Bani Israel, kita Bani Melayu ni tak ada dah. Mereka kita mari surga, kita pun tak hidup 2 kali kau Allah ni. Sekali sudah mati tu pakai sudut.
Kita hidup macam Bani Israel lagi. Kena ingat, nikmat hidup ini adalah satu nikmat yang paling besar selain daripada nikmat iman dan Islam. Nikmat sihat hidup juga adalah satu nikmat pemberian Allah. Sekiranya kita mati, jangan kata seorang ni nak gerak bulu roma selai, tak boleh dah. Tak pernah lagi orang mati mandi sendiri. Sebelum mati yang mandi sendiri, dah mati orang lain mandi. Orang lain tukar bukuh, orang lain tukar, semua orang lain. Sampai dia di kampung dia, orang pun dia tak buat sendiri dah. Kerana orang dia boleh buat sendiri, tak nak kampung dia. Itu orang hidup namanya. Bila dah mati, kita akan tadi soal siasat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu juga pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang baik di dalam bab qada dan qadar ataupun sebagai peringatan dalam surah-surah Al-Quran yang saya baca tadi, memberi peringatan kepada kita semua, khususnya kepada saya yang menyampaikan kepada tuan-tuan. Ingatlah ini ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ambil berat, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa atii'ullah wa atii'ur rasul ila akhir ayat. Allah kata ta'ala kepada Allah, ini pada aku, wa atii'ur rasul, dan juga kepada Rasulku, yang inilah Nabi-Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita ini dalam syariat Muhammad, maka kena ikut Muhammad. Hari ini pun banyak lagi lah benda-benda yang itu timbul juga. Selain daripada pengikut ahli sunnah wal jamaah, mengikut satu lagi mazhab punakadah ni. Kena ingat, masuk Syiah dah apa semua. Kena baca betul-betul pasal Syiah ni. Ada satu buku yang dikeluarkan oleh Jakim. Itu pun bagus baca. Walaupun Jakim keluar, Jakim ni ada satu orang biasa tentang Syiah ni. Syiah ni dia tambah-tambah, dan rukun iman pun dia tambah macam-macam. Dalam bam di azan dia pun dia tambah buhadil lagi lah, apa lagi. Jadi kena berhati-hati, sebab Syiah ni mengikut pendapat jumhur ulama sesat. Jadi sesat ni dapat neraka dah betul. Dan setengah tu sesat membawa kepada kekufuran. Banyak daripada mazhab-mazhab dalam pecahan-pecahan di dalam Syiah ni membawa kepada kekufuran, kerana dia mengkufurkan sahabat Nabi dan juga isteri Nabi sendiri pun dia mengkufurkan. Dia tak mengaku Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, hanya dia berakui Sayyidina Ali. Jadi kena berhati-hatilah. Ini sebagai satu peringatan lah. Tapi mudah-mudahan dalam surah ni tak ada apa-apa. Sihat. Orang bawa batu Karbala satu hal. Dia bawa pergi-mari dan dia solat 3 waktu ya. Subuh, zuhur dengan asar tu dia buat sekali. Sama ada dia buat dalam waktu asar atau waktu zuhur. Dia buat maghrib dengan esok, sama ada dia buat waktu maghrib atau waktu esok. Dia jamu. Dia 3 kali je. Subuh dia tak jamu. Semai subuh. Bagus dia buat 2. Lepas tu zuhur dengan asar tu dia jamu lah. Tak kira duduk di mana-mana, duduk gara dia ke sampai ke apa-apa tuan, itu tak kira. Dia kira boleh sepanjang masa. Itulah yang diklasifikasikan oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai satu pecahan dalam Islam ni yang membawa kepada kekufuran, itulah Syiah. Syiah ni bukan mazhab, satu pecahan. Jangan kata mazhab pula. Yang hebatnya, manculnya Ayatullah Khomeini melombakan Shah Iran dulu. Start daripada situlah berkembangnya ajaran Syiah seluruh dunia ni. Masa dia ada 100 lebih juta. Daripada 1 bilion lebih, 160 juta lebih pengikut Syiah. Jadi kena berhati-hati. Jadi saya mohon maaf lah sekiranya berlaku apa-apa
faham ataupun kecelaruan di dalam penyampaian ataupun kekasaran, saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Angan ayam itu hanya seni kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, dan yang itu adalah kelemahan